Tapi yang ini bukan stok regular, maknanya bermusim kan. Dah Ini stok bermusim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah hari ini kita siaran lagi bersama Mas Bukti dan Olive House. Okay. Sementara itu mungkin boleh komen, dah sertai, InsyaAllah kita berjawab salam. Dan jangan lupa sharekan video ini. Mudah-mudahan segala kenalan kita, saudara mara kita, tentu ahli-ahli keluarga kita dapat tonton bersama. Inilah salah satu jariah kita untuk berkongsi, sama-sama berkongsi ilmu. InsyaAllah jangan lupa share ke grup-grup WhatsApp, grup Facebook, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu saudara mara untuk tonton bersama kita pagi ini. Dengan tajuk kita pagi ini adalah makanan sihat tu tak susah, kan? Bahasa layman lah, makanan sihat tu tak susah. Kadang orang fikir susahnya lah nak cari makanan sihat ni. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan beberapa tips dan juga pandangan serta kupasan bagaimana kita boleh mengatur pemakanan kita dengan lebih baik untuk kesihatan yang lebih baik. Apa khabar Bunda Hajiah Selina? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah juga kita dapat bersiaran pada pagi ini untuk slot yang ketiga. Bersama kita berkongsi manfaat dan kita amalkan gaya hidup sihat. InsyaAllah selamat datang kepada Tuan Haji Firdaus, tim Olive House Central Region yang dah 3 minggu berturut datang ke Mas Bukti untuk berkongsi, dan semoga bermanfaat apa yang dikongsikan untuk dijadikan amalan harian kita. Alhamdulillah. Okey. Mungkin tajuk apa ini kita nak bincang Bunda, insya-Allah. Okey, kita telah melalui 2 fasa ataupun 2 slot yang sebelum ini di mana banyak juga soal jawab tentang kelebihan kita mengamalkan minyak zaitun, cuka tin dan juga jus delima, ya. Dan pagi ini kita cuba untuk membawa beberapa lagi produk daripada Olive House, iaitu yang pertama oat, choco, madu Kyrgyzstan, kulit kayu manis Ceylon cinnamon, kurma ajwa, teh daun zaitun dan hautun, dan juga minyak habatus sauda. Okey, jangan lupa untuk like dan share supaya lebih ramai lagi dapat info, ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Okay. Kita nak mula dengan kayu manis, insya-Allah. Ya, betul. Kita akan mulakan dengan kulit kayu manis. Biasanya kayu manis ni orang kita guna untuk masak. So kalau kata untuk makan ni mungkin ada yang tak pernah dengar ataupun baru dengar. Di tangan Bunda Hajiah Selina adalah kulit kayu manis yang kita biasa gunakan seharian lah. Yang sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam kayu manis ni kita ada 2 jenis. Satu yang kita biasa pakai harian ni adalah dari jenis kasia. Kasia yang kulit tebal Tetapi apa yang kita nak kongsi, apa yang Olive House ada adalah daripada jenis Ceylon. Ceylon. Okey, Ceylon cinnamon, serbuk kayu manis Ceylon yang kita ada ni, kita terdapat dalam 2 jenis packaging. Satu dalam kotak kecil, ada 3 sachet, setiap sachet adalah 10 gram, dan juga satu kotak besar ada 15 sachet. Okey. Sebelum kita pergi kepada kelebihan cara penggunaan, harus kita tahu perbezaan dua ni. Okey, biasa kita guna untuk masak, dan satu lagi lebih kepada untuk pemakanan, dan juga sebenarnya yang Ceylon ini boleh juga guna untuk memasak. Okey, orang buat kuih sedap ni, orang buat roti cinnamon roll tu, gunakan ini, buat kek, buat biskuit. Sebab perbezaannya antara dua ni adalah satu dari segi aroma dia. Betul. Dari segi aroma, warna dan juga rasa. Betul. Okey, kalau yang biasa tu jarang orang grind dan makan. Ada jual yang serbuk, tapi kena hati-hati sebab lepas ni kalau kata tahu dia banyak khasiat, jangan pula pergi cari sebarang yang timbang kilo jenis kasia. Kena hati-hati sebab yang nak saya tekankan dekat sini, perbezaan dia adalah kandungan kumerin, yang kita panggil kandungan kumerin. Dalam kasia yang kita pakai hari-hari ni, dia tinggi kandungan kumerin. Apa masalah dengan kumerin ni? Okey, kalau kumerin ni terlalu tinggi kita ambil, dia akan bagi impak kepada fungsi hati. Dia akan bagi masalah pada fungsi hati. Jangan pula takut yang guna dalam masakan. Dalam masakan tu lain. Apabila kita rebus masak, kita tak ambil direct.
tetapi yang masalahnya kalau ambil direct dari jenis kasia. So kalau nak teruskan masak pakai yang kayu manis biasa ni teruskan, tetapi kalau dapat digantikan dengan yang ini lagi baik. Okey. Itu perbezaan yang ketara dua. Satu dari segi kandungan kemerin, satu lagi dari segi fizikal dia, dari segi rasa, bau dan juga warna. Bau dia sangat lembut. So kalau kata khasiat sebut kayu manis ni memang banyak benda. Sebab dia salah satu herba yang memang terkenal turun-temurun, especially orang bercakap tentang amalan madu dan kayu manis. Ya, betul. Dia sebagai satu remedi rawatan tradisional pelbagai penyakit. Tetapi hari ini kita nak kupas tentang khasiat kayu manis. Antara sebab dia sejenis herba. Kalau 2 minggu lepas kita berbincang tentang makanan yang dia duduk kelas nutrisi atau makronutrien, iaitu lemak sihat, karbohidrat. Tetapi ni kategori herba, dia ada juga pantang larang dia sebenarnya. Nanti kita kupaskan. Baik, sebelum terlupa. Dekat kotak ni tak ada expired date ni. So ramai orang tanya tu. Sebelum terlupa. Okay, sebab dia sejenis herba. Kalau kita pergi mana-mana herba pun, pergi timbang kilo pun memang dia tak ada expiry date. Lagi satu dia jenis kering. Herba kering memang orang tak expiry date. Okay, sebab tu dia boleh dimakan dan juga untuk dibuat dalam masakan. Jangan bimbang. Lain kalau kata minyak zaitun dia ada expiry date. So kalau jenis kering herba ni tidak ada expiry date, tidak perlu meletakkan expiry date. Kita tahu beza dekat situ. Okey, antara khasiat dia lah sebab kita tahu kayu manis ni 2 minggu lepas kita dah kongsikan, selagi dia pemakanan natural, dia mengandungi nutrien-nutrien yang lengkap dan stabil sebenarnya. Okey, itu makanan yang natural lah semula jadi. Okey, dalam kayu manis dia ada banyak orang kata tu mikronutrien, vitamin, mineral dan juga dia sebagai sumber serat. So antara khasiat dia adalah bersifat orang kata tu anti keradangan. So dia boleh membantu mencegah keradangan. Keradangan ni banyak dia punya kesan buruk dia kepada kesihatan jantung, kepada dan juga dia boleh bantu menurunkan kadar kolesterol. Yes, betul. Sebab tu orang yang ada masalah kolesterol, ingat ini bukan ubat. Kita tak claim ini ubat, ini makanan yang tinggi nilai khasiat. Apabila kita makan makanan yang baik, badan kita pun kesihatan makin baik. Kena ingat kat situ. Okey, dia boleh membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Itu yang pertama. So bila kadar kolesterol kita stabil dalam kadar range normal, dia juga membantu kepada kesihatan jantung. Okey. Range normal kolesterol tu berapa Tuan Haji? Kalau ikutkan maksimum 5 point. Kalau ikut yang bonda biasa check lah 5.5 kan. Itu yang kadar normal. Okey. Kita mesti target yang lebih sihat, iaitu 4. Yang kita nak 4 lah, paling ideal. Kan bawah sangat kadang tak ada pula kolesterol. So total kolesterol pun basically nak lebih tepat pergi buat ujian darah. Buat ujian darah, kita tahu mana yang kita perlu naikkan, mana yang kita perlu turunkan. LDL dan HDL itu kita kena tahu. Yang orang banyak masalah LDL. LDL ni kolesterol jahat lah orang panggil kan. So salah satu makanan yang boleh membantu mengawal LDL, satu kita faham makanan sihat ni kita perlu tolak terus makanan yang tak sihat tu untuk baiki kesihatan. Dan juga ambil pemakanan yang tinggi khasiat ni untuk bantu turunkan. Itu yang pertama. Yang kedua dah tadi kita sentuh, so boleh menurunkan kadar kolesterol secara umum. Kemudian untuk membantu kesihatan jantung, dan juga dia bagus untuk orang yang ada kencing manis dan juga untuk elak daripada kencing manis. So orang yang ada kencing manis, dia bantu untuk turunkan kadar gula. Betul. Menstabilkan gula dalam darah. So dia bantu meningkatkan kadar efisiennya pengeluaran sensitivity of insulin. Ini banyak dah kajian klinikal ataupun jurnal yang menerbitkan tentang bagaimana sebut khasiat kayu manis kepada pesakit ataupun masalah berkaitan dengan kencing manis. Okey. Baik, kemudian yang itu yang kedua. Kemudian dia ada sifat antiviral. Antiviral maksudnya kalau kata orang sesama, demam sesama, tu sebabkan virus dalam badan. Okey. Dia juga boleh membantu bila dia ada sifat antiviral, dia boleh membantu apabila kita ada masalah demam sesama. Kemudian secara tak langsung dia boleh bantu sistem ketahanan badan kita. Imun sistem kita bertindak dengan lebih cekap, lebih efisien. So bila sistem ketahanan badan kita berfungsi dengan elok, dengan baik, so maka jaranglah kita kena seperti demam dan segala jangkitan virus lah. Okey, itu yang kedua. Kemudian dia bagus juga untuk sistem penghadaman.
Okey, kalau penghadaman kita cantik, usus kita cantik, kesihatan kita pun baik. So kalau penghadaman kita tak cantik, dia akan impact kepada kesihatan, bagi kita masalah penyakit. Okey. So biasa ni orang pun dia sebagai salah satu bahan untuk kita remedi untuk orang yang kena cik bibit. Keracunan makanan. Boleh. Okey. So itu banyak lagi manfaatnya, tapi yang paling utama especially orang yang ada masalah kencing manis, memang kita sentiasa sinergikan sebut kayu manis. Dia sinonim tu. Sebut kayu manis tu orang kencing kayu manis, kencing manis. Okey. Kemudian yang tu bantu untuk kesihatan jantung, kolesterol terutamanya, bagus untuk sistem penghadaman. Okey. Itu antara manfaat dia. Okey. Bagaimana cara kita nak guna? Okay. Sebab ramai yang komplain. Dia kata letak atas air dia terapung. Macam mana tu? Tu ada yang bimbang. Dia berabuk, dia tak melekat ke dekat appendix ke apa kan. Itu tidak ada masalah. So cara penggunaan ada beberapa jenis. Satu, yang pertama paling mudah, kalau kita nak makan, kuantiti pengambilan maksimum. Kalau kita dia tak perlu herba ni, kita tak perlu banyak macam yang lain guna. Kita perlu ambil dalam kuantiti yang sederhana. Maknanya kalau dalam sehari, apa yang kita rekomenkan, sekali sahaja ambil dalam sehari setengah sudu teh. Cara nak guna tu banyak. Itu kuantiti. Bila nak ambil tu, yang pertama paling mudah, kalau kita sarapan, kita boleh tabur je dalam sarapan makanan kita, ataupun dalam air teh O yang tak ada gula, kopi O tak ada gula, kita taburkan. Cuba kalau kita pergi kat kafe lah yang orang kata hebat-hebat sikit lah, ada cinnamon powder lah, sebenarnya itu salah satu dia nak menaikkan aroma, sedap bau dia. Cuba teh O kosong, tabur sikit cinnamon. Itu yang pertama cara guna. Cara yang kedua yang mudah adalah, dia ada dua cara bancuh. Yang pertama, kita boleh ambil madu, kita letak madu dan juga kayu manis, kita oleskan dulu, bagi dia sebati, kemudian kita campur air suam. Dan kita boleh minum selepas kita makan. Ataupun yang cara bancuhan kedua, ataupun kita masukkan serbuk kayu manis dan juga air panas dulu. Setelah suam baru kita campur dengan madu. Itu cara bancuhan. Dia ada dua cara bancuhan. Tak ada masalah, boleh guna mana-mana. Kemudian ataupun lagi kita nak letak dalam, biasa kita makan telur separuh masak tu, letak lada sulah, gantikan dengan serbuk kayu manis Ceylon ni. InsyaAllah bau dia sangat lembut, sangat membangkitkan selera. Makanan sihat, bila rasa lagi bau pun dah menyelerakan, insyaAllah mudah untuk kita atur pemakanan sihat kita. Kemudian kalau kata buah, biasa guna serbuk jambu yang masin bagai tu, asam bui tu. Taburlah ini serbuk kayu manis ni. So sedap. Jangan bimbang. Macam saya cakap tadi, untuk herba ni dia ada sedikit langkah berjaga-jaga. Tak semua orang boleh makan. Terutamanya kita tidak sarankan untuk tiga jenis ni. Satu, orang yang ambil ubat cair darah. Kemudian orang yang sedang dalam ambil antibiotik. Dan kemudian tiga, ibu yang menyusu dan juga mengandung. Kalau tanya saya kenapa especially orang yang ambil ubat antibiotik dan ubat cair darah ni, salah satu sifat daripada kayu manis dia mencairkan darah. Orang yang ada masalah jantung, kalau kata masalah darah, orang kata tu berkaitan dengan jantung lah. Amal ni konsult dulu dengan datang ke sini, dapatkan khidmat nasihat dulu, atau dapat khidmat nasihat doktor lah. Sebab yang ini, bila darah udahlah ambil ubat cair darah, darah tu dah cair, kita makan ni lagi mencairkan. So nanti tekanan darah jadi tak stabil. So kena ingat dekat situ. Kemudian bagi mereka yang orang kata tu menyusu badan dan juga ataupun mengandung, kita faham banyak khasiat dia tadi. Kan kita pun eager, kita pun teruja nak khasiat. Kita teruja nak khasiat tu. Tetapi untuk orang yang mengandung dan juga menyusu badan, seperti mana kita tahu apa yang kita makan, bukan saya makan. Orang ibu lah. Orang ibu makan, dia khasiat dia akan turun kepada janin, ataupun khasiat akan turun kepada anak yang menyusu badan. Sedangkan mereka tidak perlukan orang kata tu nutrisi daripada sini, dan juga kandungan herba tu tak sesuai untuk mereka. So kalau kata nak juga ambil yang lain, contoh minyak zaitun, jus delima, yang itu bagus untuk orang yang mengandung dan juga menyusu badan. Kena ingat kat situ. InsyaAllah itu bab
sebut kayu manis kita bagi. Alright. Bunda tambah sedikit lagi di mana kalau kita makan dengan roti, sedap betul. Sama ada kita nak letak madu sedikit, kemudian kita taburkan cinnamon, sedap memang. Satu lagi ya. orang kalau nak buat rawatan muka, letak sikit madu dengan kayu manis buat masker. Jangan ditonyo-tonyo pula tu kan, nanti sebab dia kan habuk. So sekadar cukup meratakan. Sebab kulit ni dia bagus untuk kulit. Satu, ada juga orang buat rawatan untuk melecur. Kalau orang melecur ni memang rawatan ni kira perawatan orang kata tu turun-temurun. Yang melecur sapukan madu dan juga kayu manis. Seperti mana kita tahu kulit ni dia akan lagi glowing, lagi berseri kalau kita applykan benda yang tinggi antioksidan. Dia cepatkan proses penyembuhan dan juga diberi rejuvenate, kita panggil menyegarkan atau awet muda lah. So oleskan madu dengan kayu manis tadi, buat masker sebelum tidur. Nanti jangan bimbang kalau yang ini dalam 10 minit 15 minit boleh cuci. Janganlah bawa tidur kan kena hurung semut kan. Sebab dia madu kan. Okey. Berbanding dengan minyak zaitun kalau kita sapu kita boleh tidur terus. Kan? Itu antara tips-tips yang bagus tu kita amalkan antara kayu manis ini. Okey, alhamdulillah. Jadi kita masuk slot yang kedua, iaitu oat ya. Apakah beza oat daripada Olive House dengan oat yang ada di pasaran? Okey. Yang ni oat campuran oat campuran. Oat campuran macam biasa bila pemakanan sihat ni sebenarnya kita mengelakkan gula tambahan. Oat ni mudah disediakan. Oat mudah disediakan, dalam masa 2 minit kita buka boleh terus minum. Okey. Maksudnya dalam cara bancuhan 1 cc dengan segelas air panas lah. Dah suam baru minum, jangan minum panas-panas, tak elok. Okey. Kemudian apa yang terkandung dalam ni yang saya nak tekankan di sini, bila saya cakap tadi tak ada gula, mana datang manisnya? Okey. Manisnya datang daripada oat ni, datang daripada kismis. Daripada kurma. Daripada kurma. Kemudian satu lagi, kalau nampak yang merah-merah tu adalah dinamakan buah mong ataupun monk fruit. Monk fruit ni adalah sejenis buah yang orang gunakan untuk dijadikan pemanis. Pemanis yang tanpa kalori. Okay. Dan dia pun dah diiktiraf sebagai pemanis yang sihat oleh FDA. Food Drug FDA, USDA. So dia dah iktiraf dah buah mong ni sebagai pemanis yang sihat. Okay, kita gunakan. Selain tu dia ada juga chia seed. Chia seed ni kita tahulah biji chia seed ni famous lah dengan khasiat dia. Kita gabungkan campurannya dengan ramuan-ramuan yang sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan. So kalau orang kata pagi susah lah nak makan apa, nak sarapan apa kan, masak dah, masak sihat dah, nak kelainan, amalkan oat. Okay, amalkan oat. Kalau ada campur lagi buah kering, nak campur dengan buat sedap lagi, kurma. Kalau ada kurma tadi kan, kita ada kurma ajwa, kurma safawi ni, kita potong-potongkan dengan kismis tu, kita jadikan minum sarapan pagi. Okey, nak campur susu segar pun boleh. Okey, itu salah satu cara. Tapi oat ni dia antaranya adalah bagi kita tenaga. Selain daripada kombinasi orang kata tu, dia adalah kat sini kalau kita tengok ada iodin, zat besi, magnesium, vitamin B1. So ada gabungan-gabungan yang ramuan tadi tu banyak gabungan vitamin dan nutrien yang badan kita perlukan. So untuk sarapannya ke tak kisah bila-bila sebenarnya. Anak-anak nak pergi sekolah kan, berikan mereka sarapan yang sihat sebaiknya. Itu oat. Okey, dalam satu kotak ni ada berapa cc? Ada 15 cc 15 cc, 25 gram satu cc. Okey, soft iodine, iron, protein, magnesium, vitamin B1 okey. Ni jadikan sarapan yang sarapan berkhasiat untuk kita. Bunda buat untuk Ayanda Haji. Dah rendam dengan air panas. Bunda potongkan buah buah pisang. Buah pisang. Buah pisang masukkan. Sedap. Sedap betul. Memang laju ya pergi. Dan di kotak ni dia ada tempat bukaan dia di sini. So mudah jadi, untuk ambil. Ambil satu, nanti dia akan turun, kita ambil satu. Kan cantik macam tu kan? So ambil kalau yang bekerja pun, kalau kata bawa bubuh dalam handbag, bubuh dalam beg, ambil satu sisi dua sisi pun, letak teruslah kat office, satu kotak terus senang kan. Ini memudahkan kita dapat makanan yang sihat ya, insya-Allah. Okey.
Right. Apa lagi? Seterusnya kita pergi minuman. kepada minuman 3 in 1 tapi ini special. Tak ada lagi seumpamanya tak ada lagi seumpama dengannya, Soalan ke? iaitu minuman Choco. Okey. Minuman Choco. Okey. Untuk minuman Choco ni biasalah especially anak-anak lah. Okey, apa yang bezanya dalam minuman Choco ni kalau tengok kat sini mengandungi 70 lebih koko. Kadang-kadang kita kena lihat juga nak minum minuman koko ni. Okey, soalan boleh tolong. Okey, nanti saya akan bacakan untuk koko ni 70% lebih koko. Mana kata nak minum koko kan, kadang-kadang 30% ni koko, yang lain krema lah bagai. Ni tak. Ini 70% koko dan kita ada campuran ekstrak maca dan juga saffron. Saffron ni bagus untuk minda anak-anak. So untuk especially untuk anak-anak ni nak pergi sekolah ni bagus untuk dia orang makan minum ni. Cara bancuhan koko ni simple lah. Air panas, 1 gelas air panas dan juga 1 sachet koko. Lain juga resepi. Saya selalu buat resepi dengan anak-anak. Okay. Kalau kata kita nak blend susu pisang dengan koko pun boleh. Kita varietykan makanan sihat tu. Sebab tu tak susah sebenarnya. Ikut saja perkongsian Dimas Bukti ni, datang berjumpa dengan Hajiah Salina. Kita ada beberapa tempat, beberapa cawangan dah kan. Kita ada di Senawang, kita ada di Ampangan, kita ada di Seremban 2 dan insya-Allah akan datang di Nilai. 1 Ogos insya-Allah di Nilai. So datang, hubungi kita ni untuk bantu dapatkan. Baik, berbalik kepada khasiat koko ni, kita tahu koko ni adalah satu jenis makanan yang sihat dan berkhasiat. Cuma yang masalah yang kita bimbang kebanyakannya dah dicampur dengan gula tambahan, krema yang orang kata tu lebih kepada lemak tepu. Yang ini tak. Kita ada susu kambing dan juga DHA, ada omega dan juga ada madu. So manis ni datang daripada madu. Okey. Itu tentang Choco. Bagus untuk minda anak-anak, bukan untuk anak-anak saja. Kita yang dah dewasa dah berumur ni pun boleh. Dia salah satu makanan yang sihat, pilihan makanan yang berkhasiat. Boleh diminum panas dan sejuk. Kalau sejuk lagi kalau kata nak buat aiskrim dengan anak-anak kan, anak-anak kan suka, dah terbiasa sebelum ni makan aiskrim. So balik ambil bancuh, belilah acuan tu, bancuhkan buat aiskrim, letak buah sikit, bancuh Choco letak. Jangan silap-silap tiap hari dia minta aiskrim tu kan. Yang paling penting dia tidak mengandungi gula dia gula tak tambahan ada kita gula. tak ada. Sebab tambahan. dekat kedai Mas Bukti ni kebanyakan 3 in 1 semua ada gula tambahan. Tapi kalau Olive House ni janjinya dengan pelanggan tiada gula. So dia gunakan madu. Cuba bayangkan, madu kan mahal daripada gula. Jadi mesti barang kualiti dia terjamin. Kemudian dia tak ada krema. Krema ini pun tidak sihat apabila kita mengamalkannya selalu, ya. Jadi dia gantikan dengan susu kambing, di mana Rasulullah kita mengamalkan susu kambing sebagai minuman yang berkhasiat. Mungkin kita boleh baca komen dulu. Aisyah Ibrahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ilyas, Waalaikumsalam. Kak Azizah Harifin pun ada bersama kita. Syafiq Haji Ismail, Assalamualaikum, macam mana nak jadi pengedar olive oil ni? InsyaAllah lepas ni kita akan kontak lah, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon. Boleh berjumpa dengan Hajiah Salina dulu pun boleh kat sini, insyaAllah. Belajar dulu. InsyaAllah kami di Olive House ni yang utama perkongsian ilmu. Tak kisah nak, sebab bukan sekadar menjual. Kita visi kita adalah untuk ajak masyarakat beramal dengan makanan sihat. Kalau sekadar jual je, boleh jual je, tak ada. Yang ini kita sediakan latihan, kita sediakan training, belajar bab pemakanan, faham penyakit. Itu di Olive House. Okey. Kang Noh, salam Tuan Haji Video dan Bonda Hajiah Salina Perwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syari Akmal Syari Bangi jelas, alhamdulillah. Ustaz Zaini Sudin, okey, orang kuat kita di Langat. Okey, Masnani Basri Tahniah, alhamdulillah. Wani Olive, alhamdulillah. JDT, orang kuat JDT ni. Chef terkemuka di JDT ni. So kalau siapa tunggu dekat JB ni, kena pergi ke kedai Kak Wani. Okey, apa hijab anak-anak dua umur. Anak-anak umur berapa start boleh makan? Okey, macam itu anak-anak kecil ni selagi orang kata tu 2 tahun ke atas lah. Kalau kata setahun dah start boleh makan tu boleh introduce sikit. Tapi bila biasanya lah, bila dia dah start boleh 6 bulan ke atas tu, 6 bulan hingga setahun, setahun setengah, 2 tahun tu, biasanya kita akan berikan bubur.
Bubur tu blendkan nasi berguna beras rebus, beras parboil lah. Letak blendkan dengan sayur-sayur, letak sikit minyak zaitun. Kemudian kalau kata nak bagi oat tu, boleh juga campur sikit dalam makanan diorang. Bagi diorang rasa, start rasa daripada makanan-makanan yang sihat ni berbanding bagi jajan tu. Oi, takutnya. Saya cukup pantang tu. Okey, kemudian Fadina Arifin, Kak Zubaidah Harbat, Bunda dan Tuan Haji Firdaus, alhamdulillah. Okey, Alumma Abdul Aziz, tahniah Salina Kak Medap, osteoarthritis level 3 lutut kanan dan level 4 lutut kiri. Adakah oat dan cukup ini bermanfaat untuk akak? Okey, kongsikan. Ya, boleh? Boleh. Okey, kalau kata bonda nak kupas kan? Okey. Okey, untuk masalah osteoarthritis ni, okey, kaitan dengan lutut ni, yang pertamanya adalah kita selalu sarankan minyak zaitun, cukatin. Ini adalah pemakanan utama untuk bantu perbaiki masalah arthritis tadi. Paling minimum minyak zaitun, cuka dan juga jelima. Okey, yang ini 3 kena ambil dulu. Dan makanan-makanan ini sebenarnya boleh bantu sebagai makanan sihat harian kita. Ya, betul. Sebab bila kita arthritis ni, banyak dia keradangan juga. Banyak makanan harian kita yang akan menjana keradangan. So, makanan-makanan yang ada elemen nutrisi yang baik ni boleh membantu kita mengurangkan keradangan. Ia makanan yang baik untuk orang arthritis. Okey? Okey, insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Dan perkongsian tambahan. Kenapa Allah sebut tin dan zaitun dalam Al-Quran? Dia mesti dua ni disinergikan. Ya? Dan sangat-sangat bagus dan dituntut untuk kita mengamalkannya. Bila kita mengamalkannya, kita dapat khasiat, kita dapat pemakanan yang Rasulullah kita makan. Memang itu yang terbaik dan ada hikmah dan ada rahsia tersendiri yang Allah suruh kita makan. Dan disebut jelas dalam Quran tu. Ya, makanan-makanan lain banyak dalam dunia ni, tetapi yang disebut jelas, dimension zaitun, watin wa zaitun, tin dan zaitun berpasang. Tapi dari segi nutrisi, kita lihat balik, sebab minyak zaitun ni dia sumber lemak sihat yang memang badan kita perlukan setiap hari. Sebab orang tanya, makan minyak ya, memang badan kita perlukan lemak sihat setiap hari. Itu ramai orang tak tahu. So lemak sihat, saya kongsikan tentang anak saya yang ke-6, Nurul Izzah. Paling payah nak makan minyak zaitun, tak lalu mak, tak boleh makan, tak boleh telan mak. Saya bancuhkan, saya bawa ke depan dia, saya kata tolonglah minum. Sebab pagi-pagi dia suka bersin. Pagi-pagi, ya Allah, nak sembahyang subuh kita kat sebelah pun tak larat. Jadi saya duk pujuk, duk merayu tolonglah makan. Okey, alhamdulillah 4 hari. Hari ni hari ke-4 dia dah makan 50% dah kata orang selesai. Sebab dia duduk sembahyang sebelah. Kalau nak rokok, nak sujud, ya Allah, kita jadi tak selesa sebab sebelah. Jadi saya dapat lihat perkembangannya hari ke-4, 50% memang dah clear. Alhamdulillah. Saya syukur sangat. Kalau tidak tu dia mesti dalam 15 minit nak selesaikan bab-bab dia punya karak, dia punya sesama, baru boleh nak solat. Alhamdulillah, yang ni tadi 5 minit dia dah boleh duduk dah sebelah saya solat. Dan sangat-sangat saya bersyukur sebab suami saya, mak mertua saya pun sama. Jadi alhamdulillah, bila dah amalkannya, pagi-pagi dah tak ada dah sapu tangan. Tak ada dah sapu tangan dan tak lagilah bersin pagi-pagi. Itulah dia kata orang manfaat kita makan minyak zaitun. Jadi pada Cikgu Aluma, boleh je datang jumpa saya, buat temu janji untuk kita terang dengan lebih lanjut, insya-Allah. Terima kasih Cikgu Aluma. Kemudian kita ada Murni Umar sini. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, untuk ibu yang dah uzur, boleh ke bagi susu dan oat? Okey, untuk yang dah uzur ni banyak ni subjektif Adakah dah terlantar orang kata tu hanya perlu suap ataupun guna tiup? Okey, yang ini dia pemakanan pilihan untuk sihat. Nutrisi untuk ibu yang sedang uzur, nutrisi utama kita utamakan nutrisi yang penting tu dulu daripada minyak zaitun tu dulu. Yang itu paling utama sebab nak bagi dia tenaga, sebab dia dah tak boleh makan macam-macam dah, kan? So untuk minyak zaitun ataupun lain, madu nanti kita akan sentuh. Antara makanan yang boleh bantu dia tenaga, kurma. Untuk oat ni kalau kata sedang wheelchair dah boleh makan sendiri, itu salah satu pilihan makanan yang baik untuk ibu. InsyaAllah. Tapi kalau yang dah terbaring, dah terbaring tu lain cara pemakanan. Perlu berhati-hati sebab kalau masuk melalui tube tu takut nanti dia tersedak.
Itu yang masalah dia. Jadi minyak zaitun boleh lagi kalau Sebab dia disuapkan cecair. dalam mulut. Dia cecair. Bila saya pun dia akan turun belakang. Dan maju. Sangat memberi tenaga. 2 hari yang lepas saya pagi lagi didatangi oleh 2 beradik daripada Taman Tok Wan. Mereka ni menyantuni ibunya yang berumur 84 tahun. Ibunya tahun lepas ialah Allah nak uji breast cancer. Okay, breast cancer. Termasuk ibu saya sendiri. Ibu saya umur 86 dapat breast cancer. Sekarang umur 87. Jadi apabila saya memberi ibu saya makan minyak zaitun, Dr. HUKM yang merawat mak saya tanya, Puan bagi apa dekat mak ni? Sebab nampak mak ni kuat dan bertenaga. Saya kata saya bagi mak saya makan minyak zaitun. Yes, good, kata doktor. Teruskan. Jadi ianya merupakan satu semangat untuk saya beri kepada ibu saya untuk lebih sihat. Dan alhamdulillah mak saya semalam datang ke kedai Mas Buki. Dia suka datang sini sebab dia nampak orang keluar masuk kedai ni kan dia seronok. Dan dia alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Syukur sangat. Ada soalan lagi ni. Jika ibu yang selalu sakit kaki dan pinggang umur 78, apa yang boleh dimakan? Yang ni bonda nak cukup. Baru saja bonda ceritakan bagaimana seorang ibu yang umur 80 bonda 87. 87 yang mana apa yang bonda dah bagi ibu boleh bertenaga ni, mungkin boleh kongsikan. Dia ada sakit kaki dan juga sakit pinggang. Alright. Saya ceritakan juga mak mertua. Mak mertua saya tahun ni 84. Sebelum ni kita bagi minyak zaitun, dia macam malu-malu lah nak malu-malu makan lagi. Sebab dia kata minyak ni mahal sangat, dia kata macam tu. Sedangkan kita nak pahala mak kita tu makan, sebab kita nak sangat doa yang mustajab daripada mak kita ni kan. Jadi lama-lama kita pujuk dia makan. Dalam waktu dia makan tu kita tak perasan. Tapi adik-adik ni yang duduk berhampiran dengan mak mentua ni, dia kata nampak mak ni semakin bertenaga. 1, 2, emak pagi-pagi dah tak bersin. 3, mak dah boleh lah menanam. Dia ni suka berkebun, tengok pokok bunga. Pagi-pagi dah boleh lah round rumah dengan bunga-bungaannya tu. Jadi mak ni semakin sihat. Alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur. Sebab kami berdua ni suami isteri memang selalu mak minta tolong doa mak. Itulah power kita lah sebagai doa seorang ibu anak ni. Doa yang tak ada tapis. Naik terus kan. Siapa yang sementara ada ibu tu berbaktilah kepada ibu bapa. InsyaAllah. Sebab doa mereka ni lah. Doa mereka ni lah yang menjadikan kita ni berjaya, istiqomah, beriman. Masya Allah. Seronok sangat bila kita nampak ibu kita ni, pahala kita melihat ibu bapa kita tu dah Allah janjikan. Alhamdulillah. So, balik pada soalan tadi, insyaAllah boleh datang ataupun kat sini saya boleh beritahu paling tidak pun minyak zaitun, Olivia30 dan juga Olivia Power Up pun boleh bantu tenaga, dan juga Cukatin. Yang mana sakit lutut tu biasanya akan nampak kesan positif, especially orang perempuan. Orang perempuan ni memang satu makhluk Allah sangat unik. So apabila dia dah mencapai umur, kata tu bahasa yang saya pakai, bahasa orang pakai menopause, so ada hormon yang dah berkurang. Betul. So sebenarnya waktu hormon tu ada, dia sebagai satu pelindung kepada badan. So, apabila hormon tu dah berkurang dan makin tak ada, so dia dah macam terkurang satu elemen dalam badan dia. That's why pemakanan sihat ni lah yang tinggi antioksidan ni, dia membantu recover balik, seimbangkan balik kekurangan tersebut. That's why ada orang tanya umur 40 50-an bila makan Olivia Power Up tu rasa badan lain macam. Ya, betul. Tu salah. Saya kongsikan sikit mengenai Power Up pengalaman saya sendiri makan Olivia Power Up. Saya ni penggemar tidur siang. Sebab saya akan lewat tidur. Jadi bila saya makan Olivia Power Up pagi dan petang, susahlah nak tidur siang. 5 hari berturut-turut. Maknanya badan tu dah ikut rutin normal biasa dah sebenarnya. 5 hari berturut-turut tu tak boleh tidur siang. Dan malam pun pukul 11 boleh lagi nak bekerja. Sebab biasanya ayah anda Haji kan dia buat perkiraan stok apa semua tu, malah closing. Muhasabah sebelum jadi tidur kita lah teman dia. Jadi pukul 11 boleh lagi tak ngantuk. Jadi saya kata dah 5 hari ni
tak boleh jadi ni. Maka bonda kurangkan satu, ambil pagi saja. Dia ambil pagi tu dia boleh seimbang. Dan banyak ramai customer saya yang stroke ya. Stroke mengamalkan Olivi Power Up. Alhamdulillah cepat dia punya daya pulih. Dan pada bulan puasa yang baru-baru ni, dalam tempoh 1 minggu, saya memang biasa ada di kedai sebab PKP kan. Tempoh 1 minggu saya lihat 3 customer stroke saya datang. Alhamdulillah mereka sangat berpuas hati. Ada seorang suami, dia belikan untuk isteri dia botol yang ke-6 ya, Olivi Power Up. Itu pun. Dia kata isteri dia dah semakin pulih dan semakin sihat. Itu botol ke-6. Botol ke-6. Kemudian orang yang kedua kan beratur panjang nak masuk kedai. Orang ni dia stroke, tapi dia dah boleh gagah untuk berjalan. Dia potong queue. Saya pun tengok, siapa pula yang potong queue ni? Tiba-tiba dia terus masuk dalam kedai. Saya dah tahu dah. Ini customer saya yang stroke dan dah boleh berjalan walaupun terkedek-kedek. Terus ambil Olivi Power Up dan bayar di kaunter. Saya terus apa dengan dia? Macam mana sekarang? Tanya perkembangan. Dia kata dah semakin baik. Dah bolehlah datang kedai. Alhamdulillah untuk membeli. Dan dia menekan nombor pin tu tergigil-gigil. Dia kata tangan je lagi tak kuat. Yang lain dah alhamdulillah agak normal. Dan yang ketiga, kawan satu sekolah dengan saya di mana dia ni stroke muka. Sengit muka dia. Dan dia mendapat kesan baik. Selepas 3 hari dia mengamalkannya, dia berkongsi dengan saya. Dia kata, Kak Ina, dah ada gesa di sini. Kalau tidak tu tekan pun tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Jadi pagi ni saya berkongsi sedikit mengenai kelebihan Olivi Power Up, Olivi 30X untuk kita sama-sama amalkan. Sebab itulah produk Kilat Olive House ni. Kita habis tadi Bak Joko. Seterusnya kita nak pergi kepada apa lagi? Madu. Madu ni tajuk panas sebenarnya. Kan? Sebab bila orang cerita madu ni, dia satu makanan yang especially orang kita lah kan. Memang satu makanan yang bukan asing lagi lah. Di negara kita ni pun tempat kita banyak madu. Jadi kenapa Olive House datang membawa madu daripada Kyrgyzstan? Kenapa madu Malaysia? Kan, madu Malaysia senang kan. Ada orang kata makanan kat kawasan tu adalah terbaik untuk orang duduk kat situ kan. Ini ilmu yang saya dapat dan juga ilmu untuk dikongsikan. Kita merujuk kepada bagaimana kita nak ambil madu yang terbaik. Bagaimana kita nak ambil madu yang banyak khasiat. Seperti mana kita merujuk kepada Al-Quran surah An-Nahl ayat 88 dan juga 89. Dalam dua ayat surah ni, 2 ayat ni disebutkan yang dalam ayat 88 ni Allah ilhamkan lebah ini untuk menghisap sari, membuat sarang daripada gunung ganang. Itu yang pertama, disusun gunung ganang. Kemudian di pokok-pokok. Kemudian barulah di bangunan yang dibuat oleh manusia ataupun sarang buatan lah. Itu tempat di mana Allah ilhamkan madu lebah ni untuk mengambil sari. Kemudian kita lihat dalam ayat 89 untuk lebah ini menghisap dari sari dari pelbagai jenis bunga. Maknanya ada variety of flowers. Itu bahasa warna 9 lebah kan. Dari pelbagai jenis ataupun kita panggil multiflora. So berbalik kepada kenapa tak ambil di sini, sebab kan kita nak penuhi permintaan tinggi dekat Malaysia ni. Apabila kita request, pernah juga kita akses seperti madu kelulu, susah nak produce dalam bertantan kuantiti yang kita nak sebulan. So kita tak nak lah apabila kita mengajak kepada orang nak makan sihat tapi stok tak ada pun susah masalah. Dan kita juga bimbang apabila berlaku demand yang tinggi, supply kurang, maka kita bimbang juga berlaku risiko percampuran lah sebab nak penuhi demand. Itu kita nak elakkan daripada berlaku. That's why kita merujuk balik bagaimana madu yang baik dan kata tu yang dicirikan dalam Al-Quran ni. So kita jumpa di Kyrgyzstan. Di mana kalau kita lihat di Kyrgyzstan adalah bekas negara Soviet. So di kawasan gunung ganang, pergunungan, multiflora, yang kawasan yang segar, jauh dari pembangunan, jauh dari pencemaran. Yang itu yang kita nak, maknanya lebah-lebah dia pun duduk dalam keadaan yang very fresh, sangat natural. So dia bebas menghisap sari daripada pelbagai spesies bunga.
Kemudian beribu-ribu spesies. kita panggil multiflora lah. Kemudian pengusaha kita ni dia dah dapat 2 anugerah yang penting, iaitu anugerah World Beekeeping Award, bagaimana dia menguruskan penternakan lebah-lebah ini. 2 pingat emas World Beekeeping Award. Dan yang terbaru, madu ini telah mendapat pengiktirafan pensijilan autentik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, mana menunjukkan madu ini tulen. Ini tengok kat sini ada logo autentik kat sini. Okey, jangan bimbang, khasiat madu ni semua well known lah. Salah satu dia, dan dalam ayat Al-Quran tadi pun, ayat 89 tadi dah disebut, daripada madu tu dah hisap sari menghasilkan madu ni, lebah hisap sari menghasilkan madu ni, dia disebut sebagai penawar. Sebab itu madu ni kalau dalam perubatan Islam tidak dapat dinafikan, memang dijadikan untuk perawatan dan juga penawar kepada pelbagai jenis penyakit. Banyak jurnal kajian, memang terlalu banyak tentang khasiat madu. Antara yang kita boleh kongsikan, amalan madu ni selalu kita sinergikan dengan cuka buah tin, sinergikan dengan minyak zaitun. Tapi madu tu sendiri, kalau kita lihat, sebab tu dia, kalau orang tanya macam mana madu tu lebah menghisap sari terjadinya madu, bukan lebah tu ambil madu daripada bunga tu masuk sarang, tak. Sebab inilah keunikan dan keajaiban yang Allah berikan kepada lebah. Dia menghisap sari, dia proses masuk, dia balik ke sarang, dia proses baru dia keluarkan jadi madu. So dalam madu ni banyak sangat khasiat yang daripada tumbuh-tumbuhan, daripada bunga-bunga yang disebut tu. Walaupun saya kongsi sikit, di mana Bonda pergi khusus tentang madu saja. Khusus tentang madu. Khusus madu saja. Di mana perkongsian pada hari itu, masya-Allah, di mana lebah bersama lebah ni dia berjumpa 6 ke 7 kali baru dapat menghasilkan sedikit madu. Itu perkongsian yang sangat menakjubkan lah untuk saya. Sebab tu cara nak tentu keaslian madu ni banyak sangat pendapat. Yang paling tepat bawa pergi lab test. Itu je. Kadang-kadang sebab kandungan madu tu dah disebut juga pelbagai warna. Madu ni boleh datang pelbagai warna. Jangan terkejut, ada kadang-kadang kita punya warna dia gelap sikit, ada cerah sikit, ada keputih putih tu kan. Lagi satu nanti kita sentuh bak granul. Kan orang cakap mendakan, ya apa ni poket sebenar ni macam bulu ke apa? Ni kan? Bergranul. Kenapa Bergranul. jadi macam ni? So satu tentang kandungan air. Dia kandungan air yang sangat kurang. Memang kalau kita baca pun apabila dengan kandungan air kurang tu, dia akan tend untuk, atau dia akan jadi granul, kristal lah. Tu jangan bimbang, dia bukan gula. Dan seperti mana kajian yang terdapat dikeluarkan oleh Universiti Tempatan, lebih 80% madu dalam pasaran ni kebanyakannya tak asli lah, dah bercampur. Sebab tu kita pun hantar kepada untuk ambil diuji dan dapat diiktiraf sebagai tulen asli oleh autentik ni. Itu penting, jangan bimbang. Madu Olive House, madu asli. Kita panggil rohani, tidak ada di pemanasan, tidak ada pasteurization, mana daripada sarang terus masuk botol. Okay. Sedikit perkongsian di mana saya sempat sampai ke Kazakhstan. Kazakhstan ni sebelah dengan Kyrgyzstan. Bila nak turun kapal terbang tu, masya-Allah, saya tengok sekelilingnya adalah gunung ganang. Dan sekeliling gunung ganang tu semuanya penuh dengan salji. Penuh dengan salji, masya-Allah. Dan tempat ni tak ada orang duduk. Tak ada kenderaan. Dan katanya tidak ada kapal terbang yang lalu di situ. Dan pemandangan yang saya dapat lihat sekejap ataupun seketika sahaja itu dekat Kazakhstan, belum lagi sampai kat Kyrgyzstan. Sebab saya kena naik lagi satu kereta api untuk sampai ke situ, di mana masya-Allah tempat dia bukan moden macam kita ni. Bangunan tinggi-tinggi dah. Memang negara kata jauh dari pembangunan lah. Jadi dia punya persekitaran tu natural, cantik, dan fresh. Nak pergi ke sini kena naik kuda. Bukan boleh naik 4-wheel drive ke, tak boleh. Lebah ni dia tak boleh stres kan? Dia tak boleh stres. Kehidupan dia biar dia natural. Kalau lebah duduk dalam bandar nak menghadap pencemaran semua, macam manalah dia nak, macam kita lah. Kalau tak sihat, macam mana nak jadi produktif? Sama juga macam lebah. Lebah tu berhadapan dengan cabaran yang tak segar, fresh, macam mana dia nak menghasilkan madu yang baik? Itu perumpamaan dia. Dan lebah ini madu ini dihasilkan mengikut cuaca ataupun iklim pada satu-satu tempat tersebut.
Okay, sharekan sikit. Okey, cara ambilan madu tadi tu boleh dengan orang kata tu kayu manis tadi, kita dah share madu dan khasiat dia antara khasiat kita ada dua saiz ni. Kita ada dua saiz, 125 gram, harga dia RM59.90 dan juga value buy lah orang kata. Ni yang 350 gram, harga dia RM119.90. Bolehlah buat kegunaan untuk sebulan. So khasiat dia macam cakap tadi banyak. Tapi yang dalam Oli House ni famousnya kita gunakan untuk berkaitan stroke, okey, berkaitan saraf. Ada ramuan dia, datang jumpa dengan Hajiah Selina, dapatkan full consultation, perbincangan. Okey. So antara dia madu ni macam tadi dia boleh buat kata tu rawatan untuk melecur tadi dan juga orang keracunan. Baru ni saya terkena salah makan. Salah makan memang sepanjang daripada tengah malam ke pagi tu 3-4 kalilah juga buang. Apa juga ambil satu sudu madu saya makan. Alhamdulillah lepas solat subuh dah reda sikit dah. So dia menutrialkan keadaan berasid dalam perut. Itu yang penting. Ustaz Syahidan berkongsi tentang bancuhan sejuk dan panas. Kalau cerit beret bancuhan, saya tak ingat je tu. Bancuhan sejuk. Untuk cerit beret bancuhan sejuk. Okey, ada cara bancuh dia sebenarnya. Okey, nanti insya-Allah boleh datang konsult dengan Bola Hajiah Selina. Okey, antara lain okey, kulit dengan rambut tadi kita dah sentuh. Okey. Untuk bagi tenaga, orang kencing paling takut nak makan manis adalah orang kencing manis. Ya, betul. Madu ni dia kata manis. Kan, walaupun dia orang kata tu kategori gula, tetapi dia adalah satu kombinasi gula ringkas yang stabil. Kombinasi dia secara semula jadi. Beza antara gula biasa dan juga madu, tuan-tuan dan perempuan kalau makan gula ada vitamin mineral tak? Tak ada kan? Kalau ada tu semua artificial tu, tambahan tu. Kan ada. Tapi madu semula jadi gula semula jadi daripada madu ni, dia dah stabil kandungan gula ringkas dia. Kemudian dia ada banyak vitamin dan mineral. Itu menjadikan dia lebih baik daripada gula putih. Dan kalau kata orang kencing manis, bukanlah dia ambil makan manis gula tu sama macam dia ambil gula putih biasa. Jangan bimbang. Sebab kalau kita nak rasa nak top up bagi cukup manis sama dengan macam makan gula, tak ada beza, bukan perawatan lah nama dia. Ya, betul. Kan? Okey. Jangan bimbang, padahal dia boleh sebagai diet yang baik untuk orang yang kencing manis. Agak-agak rasa hypo, shaky sikit, silat sikit gula. Ni madu. Okey. Ada soalan sini. Ni ada. Okey. Akan nak cuba harap masalah saraf dapat kurang dan hilang terus. Baru ni tak silap saya, Bonda dah pergi kelas advance untuk bersama tuan guru kita Ustaz Syahidan tentang perawatan saraf. Ya, betul. Boleh datang berjumpa dengan Bonda, nasihat pemakanan dan juga ada teknik urut di kepala, pusat saraf. Datang ke sini insya-Allah. Kita ni ada pusar di pusar. kepala. Pusar kita inilah CPU untuk pusar ya, pusar. Kalau saya ada 4 pusar ni macam mana? Wah, susah. Ada 4 CPU. Okey. Jadi ada teknik urutannya Teknik dan urutan saya akan dia. berkongsi dengan siapa-siapa yang nak lah. Okey, Sebab ada cerita kat sini. dah dapat ijazah tu, kena kongsi. Madu Kyrgyzstan memang sedap, rasa fresh dan menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Soalan okey. Kemudian tadi habis sebab madu cara nak penggunaan, ada bancuhan sejuk, ada bancuhan panas. Itu adalah ilmu yang penting okey. Kalau orang tu demam, sebenarnya dia demam pun ada 2, demam sejuk, demam panas. Okey. Boleh datang sini untuk dapatkan further consultation. Okey, dalam kata madu boleh merawat kanser apa semua, dalam mencegah kanser tu, macam kita faham makanan yang baik ni dia tidaklah kata rezeki. Kalau makan terus baik tu memang rezeki, memang badan dia perlukan. Tapi ada juga yang ambil masa kan, ambil masa dah habis sebotol tak habis, dan tadi pun 6 botol pun ada, 15 botol pun ada. Bergantung pada kita lah, badan kita. Lain orang lain keperluan. Okey. Dia salah satu makanan yang boleh baik kepada orang yang ada masalah penyakit jantung, kencing manis, kolesterol, kanser, dan juga bagus untuk orang yang tak ada penyakit sebagai makanan yang baik untuk cegah. Itu yang kita kan, makanan yang baik itu mencegah kita daripada penyakit. Itu bab madu insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Bonda sendiri mengamalkan madu Kyrgyzstan ni. Setiap pagi bangun tidur akan ambil satu sudu kecil, Bonda akan baca dengan air suam. Memang terasa sedapnya. Kalau dah makan yang ni, madu lain dah tak tengok dah. Orang sama juga kalau orang yang ada masalah sinus bersin lah tadi. Macam saya adalah bekas pesakit sinus lah. Dan dah operate dah. Habis dalam 25,000 buang sarang dalam ni. Padahal bila kita belajar kan,
tak perlu buang lagi pun. Dia masalah tentang daya ketahanan badan kita. Apabila kita kena habuk, kita kena perubahan suhu tu, dia jadi menyempit. So sedangkan jika sistem pertahanan badan kita ni okey, dia dapat reaksi dengan baik. Yang ini kita pergi potong kan tu, habislah, hilanglah kestabilan. Tapi nak buat macam mana kan, jumpa oleh house tu lambat sikit. Okey. Orang yang ada masalah pernafasan, yang bersin sinus alahan tu, elok juga amal madu. Di samping dia beri tenaga segera basically. Dia bagi kita tenaga segera. Okey, jangan bimbang. Orang kata dia selamat, stabil, cukup nutrien. Itu beza dia dengan gula putih. Jangan bimbang. Dan keaslian terjamin. Okey. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan tak tentang ni? Kalau thyroid macam mana Tuan Haji Siti Rogaya binti Bahari? Thyroid ada 2 jenis. Okey, Bonda nak kupas. Orang yang jumpa bab penyakit dia kena bagi kat Bonda dia sebab dia ramai jumpa orang. Nanti saya tambah. Thyroid ni ada 2 jenis. Yang biasa kita tengok hyper dengan hypo kan. Thyroid yang dekat sini ni dah banyak dah tu. Jadi kalau saya dah seorang customer. Wish, masya-Allah, besar sangat ni. Dan dia datang jumpa tu, dia kata macam mana ni Ajah, dia kata ni dah terlampau besar. Saya kata kena pergi jumpa doktor, buat appointment doktor. Dia pun ikut cakap saya. Dia dah pergi hospital dah bagi satu temu janji, tapi lama lagi. Lepas tu dia kata takkanlah nak berserah je dengan saya, mestilah nak berusaha. Okey, kalau nak berusaha boleh, tapi semuanya dengan izin Allah. Jadi dia pun dah 2 kali datang jumpa, 2 kali dah ambil Olivi 30X dan Cukertin, dan dia ada perubahan pada diri dia, tapi Masya Allah besar dan dah keras. Dan saya rasa memang akan dilakukan operation. Tapi kalau kita makan sesuatu yang boleh mengecutkan lagi benda tu, bila buat operation dia akan cepat lagi pemulihan. Sebab banyak dah customer memang tak boleh nak dielakkan, kalau dah terlampau besar perlu dibuang. Perlu dibuang. Tapi kita makan sesuatu yang boleh menstabilkan lagi hormon dalam badan kita supaya tak berulang lagi benda tu. Sebab thyroid ni dah buang, kalau kita tak jaga pemakanan, sama je, dia boleh datang balik. Dia boleh membesar balik. Sebab itu pentingnya kita menjaga makanan. Dan satu lagi, thyroid yang jenis menggigil tangan. Kalau kita nak tuang sesuatu tu, tangan kita menggigil, berat badan ada yang turun mendadak, ada yang naik mendadak, kemudian berdebar-debar, macam-macam lah yang thyroid ni. Dan Bonda ada pengalaman sendiri tentang benda tu. Pada adik-beradik ada 4 orang yang kena yang sama. Tapi Alhamdulillah Bonda mengamalkan Olivi Power Up, sangat membantu. Sebab kita punya hormon ni semakin lama semakin dia berkurang. Satu sebab pemakanan, satu faktor umur kan? Jadi Alhamdulillah Bonda tak mengamalkan ubat, maintain saja dengan Olivi 30X dan Olivi Power Up. Alhamdulillah. So balik pada soalan tadi, kalau macam mana, maksudnya kalau thyroid tadi, satu yang kita sarankan untuk diamalkan adalah Olivi, orang kata tu Atrapop lah. Sedap sebab dalam dia ada Olivi 30 dan juga Olivi Power Up, dua tu. Kemudian sebab dia berkaitan dengan hormon juga. Berkaitan dengan hormon, maknanya ambil jus delima. Jus delima dan juga sari Cukertin. Cukertin tu lengkap lah tu untuk orang kata tu ikhtiar pemakanan sihat untuk masalah thyroid. Sebab Cukertin ni memang kita akan bagi to everyone lah basically, sebab dia bantu untuk sistem pembuangan semua, bagus untuk detox. Tu insya-Allah. Okey. Kemudian kita nak sentuh lagi kepada next adalah minyak habatus sauda. Okey, minyak habatus sauda ni mungkin kepada yang kat luar sana biasa minum habatus sauda ni, ada yang kadang saya dulu pun fobia, sebab bila kita minum habatus sauda biasa dia perit. Nak telan tu alahai bercinta dan bau dia bau dia kuat nah, kurang menyenangkan. Okey. Kemudian kalau yang apa yang kita ada ni adalah kita bawa daripada Turki. Kalau kita lihat ini dia secara cold press biji tu dia secara cold press, dan yang ini tinggi nilai vitamin E. Okey, vitamin E ni bagus untuk ketahanan tubuh badan. Baru ni pun kita dengar perkongsian salah satu bekas pesakit COVID-19 yang mana salah satu amalan dia adalah mengamalkan minyak habatus sauda. Okey. Cara nak buka yang ni senang, macam rasa kalau siapa dapat botol ubat biasa yang jenis tekan dan pulas. Yang ini sama, tekan dulu baru pulas. Itu cara nak buka. So kalau nak ketat pun nak tutup balik tak perlu ketat sangat.
dan dia didatangkan secara droplet, ada penitis. So ada penitis ni tak payah pakai sudu, sebab yang ini sehari kita ambil dalam 4 hingga 5 titis. Paling cantik titiskan di bawah lidah. So kat sini dia ada reseptor yang boleh mengesan hantar kepada otak bahawa dia hantar signal. Lebih efektif amal bawah lidah. Okay? So umur berapa ataupun siapa boleh amal, especially kalau kita tadi dah ambil minyak zaitun semua, tambah yang ni sangat bagus. Orang yang ada masalah saraf, sebab habatus sauda juga antara yang disebut sebagai salah satu penawar. Kemudian yang ini pagi amalkan 4 hingga 5 titis, sebelum tidur pun boleh amal 4 hingga 5 titis. Tapi benda tak nasihatkan. Sebab ada beberapa dah customer dia tak tidur sebelum tidur hai tak boleh tidur. Panas dia kata macam tu. So tengok orang kalau dia akan nasihatkan last sekali ambil sebelum asar. Dia ada lagi dalam 5 jam sebelum dia tidur, tu okey. Sebab dia sangat memberi tenaga. Dan dia menyebabkan kita berpeluh. Keluarlah kita punya toksitu. Macam tu. Kena banyak minum air. Betul. Basically orang cakap makan benda ni kena banyak minum air ke tak? Tak. Dalam kehidupan seharian kita kena cukup minum air. Banyak minum air tu kadang-kadang tadi saya minum 3 gelas lah. 3 gelas tu tak cukup lagi air. Secukupnya. Maksudnya sekurang-kurangnya sehari 2.5 liter hingga 3 liter air. Paling mudah lah guru kita ajar cara nak minum air cukup ni. Setiap kali waktu solat, antara waktu solat ataupun kita ingat 5 waktu solat tu, satu waktu solat 500 ml air. Cukup 5 waktu sehari, cukuplah paling minimum 2.5 liter air. Air kena cukup. Jangan bimbang kalau yang baru nak berlatih minum air cukup tu kerap pergi toilet. Peribahasa yang saya selalu guna, lebih baik kita kerap pergi toilet sebab buang air kecil berbanding kita kerap pergi hospital sebab nak cuci buah pinggang. Takut nak. Kan? Okey. Apakah bezanya kalau kita ambil habatus sauda biji dengan minyak? Biji dia minyak asal daripada biji juga kan. Tapi kalau biji ni minyak tu duduk dalam biji. So biji nak kena ada yang sanggup kemam ataupun sanggup kunyah, sangguplah masuk dalam perut, barulah dicerna kan. Tetapi minyak ni daripada lidah lah. Dah start dah perawatan cepat absorb. So dah start daripada lidah, dia hantar kepada otak, trigger. So sistem badan kita dah ready terima, travel along kita punya usus. So lebih efektif ambil dalam bentuk minyak. Yes. Kemudian apa perbezaan yang lain adalah minyak habatus sauda olive house ni dia extra virgin. So perahan pertama. Virgin, yes. Dan warna dia tidaklah gelap. Tidak gelap. Kalau kita tengok yang lain, bau dia pun tak ni. Dia agak gelap. Sebab extra virgin ni dia ambil daripada habatus sauda yang agak muda. Kalau yang agak tua tu dia menghasilkan minyak yang lebih gelap dan rasanya lebih tebal lagi lah, lebih kuat lagi. So yang ini extra virgin, warna minyaknya lebih muda dan rasanya taklah kuat. Tapi dia punya khasiatnya memang tu kena cuba tu. Kena amalkan. Okay, alright. So ada soalan lagi? Okay. Saya dah kita tengok sini cikgu Mimi kita, cikgu nutrisi kita pun ada, alhamdulillah berapa banyak. Terima kasih cikgu Mimi. Orang yang sangat berjasa pada kita ni. Banyak ilmu saya dapat dari cikgu Mimi ni. Daripada beliau lah, sama-sama kita doakan agar kesihatannya dan segala-galanya diberkati. Terima kasih cikgu Mimi. Banyak dalam Olive House ni, ilmu ni banyak dapat asasnya daripada ilmu daripada cikgu Mimi kita. Okey, kita baca di sini Siti Ruqayyah binti Bahari, saya dah operation 1996 hypothyroid. Tapi doktor cakap hormonnya aktif. Doktor nak laser. Bagaimana caranya nak matikan hormon tu? Okey, hormon terlebih aktif. Okey. Macam cakap tadi, boleh datang sini. Yang paling penting minyak zaitun, olive tea dan juga olive power up. Ya, betul. Makan dulu. Makan dulu dan juga jus selimut. Dia boleh menstabilkan hormon. Hormon terlebih aktif, hormon kurang apa semua, dia boleh menstabilkan hormon. Betul. Makanan ni. Datang sini jumpa Hajar Selena. Tapi secara pemakanan tu 3 ni wajiblah sekali dengan cukatin sebenarnya. Okey. Alright. Yang jika anak selalu lenguh di kaki, adakah sebab saraf atau sejuk atau masuk angin? Apa yang boleh diamalkan? Terima kasih. Okey, sejuk. Tiga tu semua berkait. Berkait semua berkait. Okey. Biasa dah jumpa kan. Sejuk kaki, lepas tu paling saraf dia bisa dengan saraf lah. So betul. Saraf ni bila berkaitan dengan saraf, tisu-tisu lembut ni, cukatin tu wajib.
cuka tin, delima dan juga minyak zaitun. 3 tu. Okey, Jamal lihat bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih ramai hidung kita pagi ni. Alhamdulillah. Boleh berkongsi pendapat, boleh berkongsi pandangan dan juga bertanya soalan. Okey, yang kita ada seterusnya adalah kurma. Kurma ajwa. Kurma ni Special sangat. Biasa orang kita ni kurma ni dia season. Bulan puasa dia cari kurma. Padahal kurma ajwa ni ada hadis pun dah menyebut. Makan 7 biji sehari boleh elak daripada keracunan makanan dan juga sihir. Okey. Bezanya kalau kita lihat kurma daripada Oli House ni, kalau yang ni boleh dimakan terus. Setengah-setengah kurma timbang tu balik kena tengok dulu. Kena basuh dulu tak. Yang ini kita ambil kurma premium, grade paling tinggi. Cara prosesnya ada dalam Discovery kita tunjuk itu dalam salam kata Afiat di Haramain. InsyaAllah kita akan bersiaran di Salam Baitullah TV1 bermula 18 hari bulan. Nanti kan ada Discovery yang kita bagaimana kilang pemprosesan kurma kita adalah kilang yang diiktiraf kualiti penghasilan makanannya, memang kualiti kita jaga. Kurma grade premium, kebersihan kita jaga. Sebab tu kalau kita tengok kurma dia tak ada habuk-habuk semua, tak melekit-lekit, kita khaskan. Packaging pun cantik kita jaga. Okay. Dan ini kan dia dah siap susun, kemudian dia seal dengan plastik dan ada lubang kecil untuk udara masuk. Supaya tak berlaku kerosakan. Jadi kita ada satu lagi kurma Safawi. Kurma Safawi. Kalau dapat lihatlah kat sini. Packaging ini. Ini memang grade A, saiz yang sederhana. Okey. Yang ini RM16 je. Yang ni RM29.90. Kurma ni kalau kata dimakan dengan minyak zaitun dengan olive tadi pun bagus untuk tenaga. Kenapa buka puasa Nabi suruh makan kurma? So satu sebab badan kita orang kata tu sehari tak makan. So perlukan tenaga. So daripada kurma ni dia ada tenaga kan, berbanding kita minum air manis. Air manis pun sama-sama ada boleh beri tenaga, tetapi advantage pada kurma ni, kurma dia ada fiber, dia ada vitamin, dia ada mineral. So pemakanan yang kata badan tu tak terkejut sangat, tak. Dia bila masuk ada fiber ni, dia badan kita slowly digest, badan kita tak terkejut. Sebab bila berlaku sugar spike, kalau kata kita buka puasa minum air manis, sekejap lagi sembahyang pun susah. Sebab bila minum manis tu, dia nak makan lagi, nak makan. Tapi kalau kita start dengan kurma, insyaAllah dia tidak rasa macam nak makan banyak. Itu kelebihan, ada hikmah dia. Nabi dah ajar dah cara kita makan yang paling sempurna sebenarnya. Betul. Okey. Kemudian yang terakhir kita ada kat sini adalah teh herba daun zaitun. Okey. Teh herba campuran daun zaitun dengan hoton. Hoton ni sejenis bunga herba jugalah. Teh daun zaitun ni kalau kata penggemar teh atau kopi, especially teh lah, penggemar teh, jangan tak tahu dalam teh yang biasa tu pun ada kafein. So pengambilan kafein yang berlebihan pun tak bagus. Kafein tu sendiri memang dia bagus untuk badan, tetapi secara berlebihan tak bagus. Tetapi yang teh daun zaitun, teh herba daun zaitun ni, dia tidak ada kafein. Dan kandungan vitamin C dia lebih jauh daripada kata tu buah urin. Okey. Yang ini ada lagi lavender. Dan lavender. Bunga hawthorn ni adalah kata tu antara khasiat dia bagus untuk orang yang ada masalah kolesterol. Kalau jangan tambah gula, tak sedap. Bubuh madu tak apa. Bubuh madu. Dan harum dia, bau dia lembut. Sebab dia ada sinar membak. Dan warnanya tak pekat. Dia tak ada pewarna tambahan. Itu dia tak ada pewarna. Purely daripada daun zaitun. Bonus kepada orang Buasir. Okey, orang Buasir bila kalau orang Buasir ni dah makan minyak teh daun zaitun tu, jangan dibuang uncang dia. Uncang tu kita simpan. Lepas tu sebelum tidur, letakkan sedikit olive tea tu, letakkan pada tempat Buasir tu, biarkan sampai pagi. InsyaAllah dia cepat merawat Buasir tu. Itu salah satu kaedah yang berkesan untuk rawat buasi. Dia macam kita bertungku. Bertungku. Special tu. Okey. Jangan buang yang kita dah gunakan. Okey. Harganya sangat berbaloi, RM40 untuk 20 sachet. 20 sachet. Betul. Okey.
Ni jadikan minum petang. Minum sarapan pagi ataupun minum petang. Minum petang kalau kata sekali-sekala nak makan donat tu terpulang lah. Kan? Tapi makanan sihat mesti ada. Sebab tu saya kata tajuk kita hari ni adalah makanan sihat tu tak susah pun. Kita je kat satu ni sama dah ada tersedia dah ni. Tak payah susah-susah nak cari dah. sarapannya ada. Tadi kalau cara masak kita dah kongsikan dah. Beras pun pakai beras rebus, masak makan banyak sayur. Kan untuk tambah lagi khasiat yang super foods ni kita ada sarapan, kita ada minuman, kita ada teh daun zaitun, kita ada oat, kita ada coko. Ada delima. Kita ada delima, kita ada madu, ada kurma. Tak susah. So lepas ni kita dah tukar dah. Habis ni senang je makanan sihat. Tepuk dah Itulah. ada. Hanyalah diri sendiri nak sihat ke tidak. Okey. Reply okey. Ni ada cikgu kita tolong jawab ni. Alhamdulillah. Ni banyak cikgu kita. Cikgu Mimi dah tolong jawab. Yes, terima kasih start, banyak-banyak Cikgu start Mimi. Pengambilan radioaktif iodine. Okey, yang kat sini pun alhamdulillah Cikgu Mimi bantu kita. Terima kasih banyak. Banyak. Nampak? Sen betul ketika antara yang wajib ada ambil minyak zaitun wajib ambil. Okey. Cukutin, delima, madu dan kayu manis. Terima kasih banyak Cikgu Mimi atas perkongsian pada pagi ini. So kita punya siapa yang dapat bersama pada hari ini boleh berkongsi pahalanya dapat juga pada Cikgu Mimi. Minta tolong share post ni sebab saya rasa ni tajuk yang sangat baiklah. Sebab orang kadang kita susah nak atur pemakanan harian sebab dia rasa susah nak makanan sihat ni. Tak. Sebab mungkin satu kita tak ada ilmu. Sebab tu ikutilah kelas-kelas ilmu yang dianjurkan oleh Mas Bukti ataupun kat luar sana. Dr. Zubaidi pun kita boleh follow. Banyak sebenarnya. Atas pada kita je sebenarnya. Dapatkan asas yang betul, kemudian kita boleh atur dah kehidupan kita dan keluarga, cara pemakanan kita. Okey. Sekejap je dah 1 jam. 1 jam. Betul. Sebab hari ni hari terakhir bersama dengan Tuan Haji Firdaus. Lepas ni kita ada siri lain bersama panel-panel yang lain juga. Okey. Ada yang tanya kat mana nak dapatkan produk Olive House bersama Mas Bukti ni. Pertama, orang yang sekitar Ampangan kat sini boleh datang ke Jalan Gedung Lalang ni, Mas Bukti kedai hijau kuning tepi jalan ni. Ada jual. Masuk-masuk je dah jumpa dah. Nampak dah jumpa dengan Bonda Haji Salinah. Di Senawang pun kita ada bersebelahan dengan Afin Bank. Sama dan juga bersebelahan juga dengan Pustaka Rakyat. kedai buku. Atas bukit tu kedai atas bukit tu. Pergi ke situ di Senawang. Di Seremban 2 pun ada sebelah Bank Rakyat. Di Garden Homes Ya, betul. kawasan Garden Homes. Kat situ pun ada juga. Tagline Mas Bukti ni dia berhampiran dengan bank. Berhampiran untuk dengan bank. mudah cari kan. Okay. Alhamdulillah. Kemudian satu lagi insya-Allah bakal beroperasi di Nilai. Ada lemaknya dekat belakang Bank Rakyat. Belakang Bank Rakyat. Dekat-dekat Bank bank. Rakyat. Dia sebaris dengan Nilai Dialysis. Nilai Dialysis. Okey, kat situ insya-Allah. Nak datang konsultation, datang ke sini ataupun telefon saja Bonda Haji Salinah. Berapa nombornya? 013 620 3124. Okey. Boleh berhubung insya-Allah. Orang kata tu wajib beli ke datang ni? Kita boleh post Kan. Kita boleh COD asalkan barangnya selamat sampai di tangan tuan puan. Okey, cara pemakanan, ingat tuan-tuan dan puan, pesan saya, pemakanan harian kita jaga insya-Allah badan kita lebih sihat. Perumpamannya mudah. Macam kereta patut pakai petrol yang kualiti bagus. Kalau kita pakai yang tak ada kualiti, macam manalah kereta tu nak berjalan dengan baik. Macam itulah juga badan kita tuan-tuan dan puan. Makanan yang bagus, performlah kita, eloklah kita insya-Allah. Sebab pun Allah dah berpesan dalam surah Abasa ayat 24, hendaklah manusia itu melihat kepada pemakanan. Pesanan yang itu satu kira arahan kepada kita. InsyaAllah ilmu yang kita dapat ni kita kongsi-kongsikan dengan kenalan kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan badan yang sihat membawa kepada kualiti ibadah yang lebih baik. InsyaAllah. Okey. Bersama-sama kami di Olive House dan juga Mas Bukti untuk bantu tuan-tuan dan puan mendapatkan produk yang baik dan berkualiti untuk kesihatan. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat. Terima kasih kepada penonton kita pada pagi ini dan semoga mendapat sebanyak-banyaknya manfaat bersama untuk kehidupan yang lebih afiat. Alhamdulillah. Itu saja daripada kami di Mas Bukti Ampangan. Terima kasih kepada Tuan Haji Firdaus, wakil daripada Olive House Central Region.
dan apa juga kekurangan itu adalah daripada pihak kami, kerana kami ini juga adalah manusia yang perlu ditegur, yang perlu dinasihatkan supaya kita ni berjumpa di dalam syurga Allah di suatu hari InsyaAllah, nanti, amin. insya-Allah. Terima kasih daripada saya bagi pihak Mas Bukti Tuan Haji Muhammad Nur. Kita akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Weh, lama lagi.